jadi dekat rekod ni. Okey. Hari ni kita akan belajar tentang sembelihan. Okey, kita kena tahu apa tu sembelihan. Sembelihan ni dia ada cara dia dari segi Islam. Okey, cara Islam. Lepas tu kriteria dia. Tak semestinya sembelihan ni semua benda boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Lepas tu barulah dipanggil halal. Kalau tak, dia akan dipanggil haram. Makanan ni adalah salah satu, sembelihan ni adalah salah satu perkara penting juga. Sebab kenapa? Dia dipanggil kebersihan. Kebersihan ni perkara yang penting lah. Yang pertama dalam Islam. Kalau tak ada sembelihan cara Islam, kemungkinan ada kekotoran lah dari segi sembelihan tersebut. Okay, kita tengok sikit-sikit dan cara teliti dia. Apakah itu sembelihan? Okey, pengertian sembelihan. Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan. Ini adalah pengertian dalam Islam dalam sembelihan. Jadi jangan lupa tulis penuh ayat ni, iaitu menghilangkan nyawa tu satu dengan binatang yang halal dimakan. Baru ada markah. Okey. Cara sembelihan adalah dengan memutuskan urat halkum dan urat marih ataupun marih lah, dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana siapa? Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Ianya adalah satu ibadah juga selain daripada ibadah yang lain. Okey. Yang ni dua ni kena adalah. Satu hilangkan nyawa, satu lagi dua jenis urat ni, urat halkum dengan urat marih. Kita boleh tengok gambar dekat sini. Ni gambar apa? Lembu. Lembu yang ada X-ray lah, yang nampak dalaman dia. Okey, halkum ni apa dia? Halkum ni adalah, kalau siapa yang lelaki yang nampaklah halkum. Halkum ni selalunya pernafasan. Tak silap ustaz lah. Pernafasan. Kalau urat merih ni urat yang pemakanan. Yang ni saraf lah, yang bahagian atas ni dengan saraf yang lain. Okey, cara dia kena potong dua jenis urat ni. Potong ni, barulah darah tu keluar daripada haiwan tersebut dan menghilangkan nyawa binatang tersebut. Sebab kenapa? Pernafasan ni dah tak ada lah. Jadi oksigen dalam haiwan tersebut tak boleh nak masuk semula. Jadi nyawa tu akan hilang. Okey, itu cara dia lah. Dan jangan lupa niat kerana Allah Ta'ala, baru sembelihan kita dalam cara Islam. Okey. Dalil sembelihan adalah daripada surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Bukti sembelihan dari segi Islam. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul al-khinziri wama uhilla li ghairillah. Pasal ada sama ayat lah. Ila ayah. Yes. Maksud dia apa? Diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Bangkai ni apa? Binatang yang tidak disembelih maksudnya. Dan darah yang mengalir. Darah ni kira apa? Darah ni adalah apa dia? Siapa tahu darah ni? Tergolong darah mana? Darah haiwan. Kan, darah ni tergolong apa? Najis kan? Najis apa? Siapa ingat darah tergolong dalam najis mana? Najis mutawasitah. Mutawasitah. Apakah najis mutawasitah? Najis sederhana. Sederhana. Yang mengalir dan daging babi ni confirm tak boleh makan, termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih untuk yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud yang ni adalah untuk kalau ada orang buat penyembahan ke, itu tak boleh lah makan daging tersebut, walaupun daging tu daging halal, contoh lembu contohnya lah. Okey, darah ni confirm sebab dia adalah najis. Babi ni pun adalah tergolong daripada haiwan tak boleh makan. Ni dia punya contoh apakah binatang yang kita boleh makan. Dan apakah binatang yang Allah suruh tak boleh makan. Okey. Kita bagi bangkai ni lah. Bangkai ni benda yang bukan daripada sembelihan langsung. Okey. Info sembelihan. Boleh tengok dalam buku teks muka surat 31. Yang warna putih tu. Okey, yang pertama, bahagian yang haram dimakan adalah darah kecuali hati dan jantung.
pundi kencing dan ketumbuhan antara kulit dan daging. Pundi Siapa kencing pernah dan makan hati? ketumbuhan antara kulit dan daging. Saya. Okay. Saya pernah. Okay. Hati ayam. Hati ayam ke? Itu adalah organ dalaman. Yang ada yang boleh makan. Pundi kencing, kalau dah hilang najisnya, bolehlah. Dia ada cara-cara dia. Tapi selalu yang orang makan hati, Ada orang jantung, makan. lepas tu otak Kulit lembu siapa pernah makan, ada darah Pundi saja tak kencing tu boleh sana. makan. Tapi tak semua orang makan lah. Ustaz Tapi jarang pundi makan kencing hati ada orang sebab makan je. dia ada cara dia Kan, lah. Dia risau. bersihkan. Okey. Cuma yang penting darah tak boleh dimakan. Lebih lagi kalau contoh hati ni, dalam hati tu ada darah. Kena bersihkan dulu darah dia baru boleh makan. Okey. Okey, daging binatang atau anggota binatang yang terpotong tanpa disembelih haram juga dimakan kerana hukumnya seperti bangkai binatang. Binatang yang terpotong, contohlah awak tak sembelih dia dengan cara Islam, kira awak tembak ke ataupun awak guna cara lain ke, patahkan kepala ke kaki kan sampai haiwan tu mati, tak boleh dimakan. Sebab kenapa? Cara sembelihan dia salah. Sebab itu sembelihan dalam Islam ni penting. Dia ada cara dia, kriteria dia dan tak boleh silap. Kalau silap, kira haiwan yang awak bunuh tu tak boleh dimakan langsung. Rugi tak? Rugi kan? Contoh haiwan tu dah lah besar, awak tak makan, tak boleh nak makan. Kita biar macam tu saja dan berdosalah sebab awak membunuh binatang tanpa sebab. Okey. Syarat sembelihan yang pertama adalah mestilah orang tu Islam ataupun ahli kitab. Ahli kitab ni apa? Orang yang mengamalkan kitab yang asal lah. Contoh apa? Taurat, Injil yang belum lagi ditukar. Tapi sekarang tak adalah ahli kitab sebab kita yang kitab yang hanya yang boleh dipercayai sekarang ialah Al-Quran. Itu saja yang ada sekarang. Yang lain semuanya kebanyakan dah ditukar dan ditiru dan ditukar macam itulah. Jadi dia punya isi dalamnya dah tak betul. Al-Quran saja yang masih elok lagi dan boleh dipercayai serta as-sunnah lah dan sebagainya. Okey, tidak berada dalam ihram haji dan umrah. Dua sajalah, satu mesti Islam atau ahli kitab, yang kedua tidak melakukan haji ataupun umrah. Kira kalau awak pergi haji, awak tak bolehlah buat sembelihan di sana. Kalau tak dia jadi tak sah. Okey, ni syarat dia yang pertama. Okey, kita tengok pada rukun sembelihan. Rukun sembelihan kalau tertinggal salah satu, dia tak dipanggil sembelihan lah. Itu dipanggil rukun. Okey, yang pertama mestilah binatang yang hendak disembelih. Mesti ada binatang yang kita nak sembelih. Kalau tak ada binatang macam mana nak dipanggil sembelih, betul? Okey, dan mesti yang boleh halal dimakan. Yang seperti mana pada dalil yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran tadi. Mesti yang halal dimakan. Yang kedua adalah penyembelih. Orang yang nak menyembelih. Binatang tak boleh mati dengan sendirinya tanpa ada penyembelih. Okey, penyembelih tu yang tadi tu adalah beragama Islam ataupun ahli kitab. Dan yang ketiga, alat sembelihan. Takkan penyembelih dia nak sembelih guna tangan? Boleh ke tak? Tak boleh kan? Mesti tak mati haiwan tu. Dia mesti ada alat sembelihan. Alat dia mestilah apa? Yang tajam. Kecuali gigi, tulang, kuku, rambut dan tali. Haram untuk digunakan. Walaupun benda ni boleh mematikan haiwan. Contoh kuku awak tarik je terus halkum tu. Tapi tak boleh. Sebab kenapa? Gigi tulang semua ni. Yang ni adalah alat-alat yang menyakitkan haiwan. Haiwan ni dia ada rasa juga macam kita. Cuma dia tak boleh nak katakan macam kita cakap. Kalau dia cakap sakit lah, mesti awak lari betul. Sebab dia bukan haiwan lah. Kalau tak, kita kena buat alat yang tajam. Contoh apa? Parang, pisau, yang selalu orang gunalah. Kalau dah mati, betul-betul mati, baru awak boleh guna kapak untuk pisahkan anggota-anggota ni lah. Cuma yang penting ialah pisau ataupun parang yang tajam. Okey, kita tengok seterusnya. Sunat-sunat sembelihan. Okey, lepas kita dah tahu cara rukun yang sembelih dan cara nak sembelih, baru kita boleh melakukan sunat-sunat. Dalam sembelihan ada perkara sunat.
dapat pahala kalau kita buat. Benda yang sunat ni kalau buat dapat pahala. Tu pentingnya sembelihan dalam Islam. Ada pahala di sebalik sembelihan tu. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama, menggunakan alat sembelihan yang tajam. Dah dapat pahala dari segi situ. Yang kedua, mestilah berwuduk sebelum menyembelih. Kalau selalunya waktu korban, mesti ramai-ramai ada yang jenis menyembelih, betul. Yang penyembelih yang pertama yang nak sembelih tu disunatkan untuk mengambil wuduk sebelum sembelih haiwan tersebut. Okey, yang ketiga, membaca basmalah dan takbir. Basmalah tahu basmalah? Takbir tahu? Bismillah. Basmalah ialah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir ialah Allah Akbar. Lepas tu disunatkan orang takbir semasa korban. Sebab tu adalah sunat masa sembelihan. Okey, nombor 4, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Maknanya setiap kali kita sembelih tu, selepas takbir, awak boleh juga dalam hati berselawat ke atas Nabi. Tu pun Ustaz, sunat juga. tapi kalau tali haram tu apa? Ya? Tali haram tu apa? Tali haram? Ah. Yang mana? Yang ni? Yang Tali slide yang tu belakang. belakang? Ini tali haram. Mana? Nombor berapa? Nombor 4. Nombor 4. Nombor 3. Nombor 3. Membaca basmalah dan takbir. Takbir ni Allahu Akbar lah. Allahu Akbar, takbir. Yang ni Allahu Akbar Allah, kan? Itulah takbir semasa sembelihan. Sunat kalau kita laungkan. Okey, membaca selawat ke atas Nabi. Okey, yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Yang ni optional lah kalau ada ruang yang besar dan kita tahu arah kiblat mana. Okey, hadapkan haiwan tersebut, kepala dia ke arah kiblat dan melakukan sembelihan. Okey. Memutuskan, nombor 6, memutuskan urat kanan dan urat kiri halkum. Ini adalah sunat lah dan perkara yang kena buat. Kalau buat ni dapat pahala sunat juga sekali. Dan akhir sekali, membaringkan atas pinggul kiri dan menyegerakan sembelihan. Yang ni adalah penting. Sebab kenapa? Kita tak nak haiwan tu terseksa semasa kematiannya lah. Maknanya biar dia mati dengan lena, dengan cepat. Jadi kita kena baring, yang ni pun sama, membaringkan atas pinggul kiri. Ni kenapa? Sebab kebanyakan jantung adalah di sebelah kiri kita. Jadi biar darah tu mengalir dengan cepat. Kalau di sebelah kanan tu kita selalu tidur sebelah kanan sebab tak nak nampak pada jantung, kan? Sebab darah tu akan mengalir dengan cepat. Okey? Ada nak tanya? Semua faham ke? Faham. Faham Okey, alhamdulillah. Kalau tak tahu tanya je macam Jeffrey tadi. Bagus. Tanya je kalau tak faham. Okey. Kita tengok pada alat sembelihan. Okey, seperti yang belakang tadi tu kan, alat-alat sembelihan. Apa alat yang boleh sembelih? Okey, kita tengok. Nampak tak ni apa? Ni dipanggil pisau. Kalau parang pun boleh, ni pun pisau juga. Cuma ada jenis-jenis pisau lah. Macam ni pisau ni memang tajam. Dan perlu diasah lah baru dia lagi tajam. Okey, yang bolehkan adalah mestilah tajam yang pertama. Yang kedua, tidaklah berkarat. Sebab karat ada kotoran. Kalau kita potong, ada kesan besi itulah dekat darah tu. Jadi kekotoran tu kita bersihkan lah, tak elok. Okey, yang ketiga, boleh mematikan haiwan dengan cepat. Mestilah guna pisau. Pisau ni adalah salah satu yang senang untuk mematikan haiwan dengan cepat. Dan yang akhir sekali, diperbuat daripada besi, tembaga dan sebagainya. Ada yang pisau jenis apa yang pernah awak tahu selain besi? Pernah tengok pisau yang pakai gelas ataupun apa tu namanya, yang macam letak dekat lantai tu. Tu pun ada juga, yang tu pun boleh pakai. Asalkan dia mestilah tajam dan boleh mematikan haiwan dengan cepat. Ada yang guna gelas pun ada. Banyaklah jenis teknologi sekarang pisau, jenis pisau dia kan. Nak elakkan daripada berkarat ni. Jadi carilah pisau yang tidak tumpul dan boleh mematikan haiwan dengan cepat. InsyaAllah barulah kita boleh buat sembelihan dengan sempurna. Okey. Yang tak boleh buat sembelih inilah antara salah satunya. Alat yang kotor seperti gigi, kuku dan rambut. Selain daripada benda tu menyakitkan haiwan, benda tu adalah kotor. Contoh gigi awak, takkan nak guna gigi nak
nak potong haiwan tu. Jadi ada kekotoran tu. Tu yang tak bagi. Okey, yang kedua alat yang mengakikan seperti pistol, senapang dan sebagainya. Ada yang orang guna pistol untuk tembak haiwan dan boleh makan. Tak boleh. Dia jadi bangkai sebab pistol dia bukan cara untuk menyembelih haiwan. Okey, boleh faham Okey, kita tengok seterusnya binatang yang boleh dimakan. Yang ni adalah jenis-jenis binatang yang awak boleh makan. Ada binatang yang tak boleh dimakan. Walaupun kalau awak sembelih haiwan tersebut, contoh binatang tu yang haram dimakan, tak boleh juga awak makan. Okey? Walaupun Okey. kita buat secara halal. Ya, contoh walaupun contoh haiwan tu anjing, awak sembelih macam cara Islam. Awak tak tak boleh boleh lah. makan. Ya. Itulah haiwan Babi pun tak antara boleh. haiwan yang tak boleh dimakan. Okey, kita tengok salah satu. Okey, haiwan ni boleh tak makan? Boleh. Boleh. Apakah nama haiwan ni? Kambing. Kambing. Macam mana bunyi kambing? Bagus. Okey, kita tengok seterusnya. Ni gambar apa pula? Lembu. 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 Lembu boleh tak? Boleh tak Boleh. dimakan? Boleh. Dan selalu orang makan lembu, betul? Okey, seterusnya. Ni haiwan apa pula? Ayam. 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 Alhamdulillah ada lah yang tahu. Okey, boleh dimakan tak? Ayam. Boleh. 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 Siapa Boleh, tak boleh. suka ayam? Angkat tangan siapa Saya tak suka? Saya siapa yang Okey, tak suka semua. ayam. Semua sukalah ayam kan? Telur ayam pun orang ambil. Okey. Betul lah, ayam pun Ni haiwan apa pula? Buaya. Buaya. Boleh, tak boleh. Buaya Tak boleh tak boleh. dimakan? Tak boleh Tak dimakan. Haram. Tak boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Haram kalau makan. Buaya ada lagi. Okey, buaya tak boleh dimakan. Kenapa? Nanti Buaya kita ada tengok lagi. apa dia punya tak boleh makan. Okey, seterusnya. Ni gambar apa pula? Bila kau ya, kau layan. Ular. Ular. Boleh dimakan tak? Tak Tak boleh boleh. dimakan. Okey. Tak boleh. Okey, kita tengok seterusnya. Ni boleh tak makan? Makan ular ni. Boleh. Boleh. Siapa yang Boleh. pernah? Boleh. Okey, apakah nama haiwan ni? Saya pernah makan. Unta. Pergi umrah. Okey. Siapa pernah pergi umrah, bolehlah dapat Saya. merasa unta. Kat Malaysia tak ada tapi sedap mungkin mahal lah kalau ada. Sebab benda ni selalunya jumpa dekat tanah Arab saja. Okey. Memang sedap. Siapa yang Siapa pernah rasa sedap lah. Benar. Daging Okey, pasal makanan tu nanti ada orang lapar nanti ya. Okey, kita tengok sebelah pula. Okey, ni haiwan apa? Ikan. Ikan. Boleh makan tak? Boleh. Boleh. Bos. Tapi ikan ni boleh tak sembelih? Kat Tak. mana tu? Boleh. Tapi ikan Boleh. tapi kena sembelih. Jadi ikan ni boleh makan tak? Okey, ikan adalah salah satu haiwan yang boleh dimakan tanpa disembelih. Kira kalau buang contoh buang isi dia, lepas tu awak goreng, tak ada masalah. Sebab dia adalah binatang yang boleh dimakan tanpa disembelih. Okey. Yang ni? Udang. Udang. Boleh tak dimakan? Boleh. Udang. Memang sedap. Boleh. Ni pun sama macam ikan. Adalah haiwan yang boleh dimakan tanpa disembelih. Maknanya benda ni mana boleh sembelih sebab dia haiwan yang kecil. Okey. Itulah antara haiwan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Okey, kita tengok apakah binatang yang haram untuk dimakan. Yang tadi tu ada yang boleh tak boleh kan? Kenapa yang tak boleh tu tak boleh? Walaupun haiwan tu boleh dimakan sebenarnya. Tapi tak boleh makan. Tapi saya tak suka belalang. Apa sebab dia yang haram tu Okay, kita tengok satu. Okey, yang pertama adalah anjing dan babi serta keturunannya. Contoh keturunan ni maksudnya kalau babi ni kahwin dengan kucing. Contohlah keluar anak dia. Keturunan ni pun tak boleh dimakan. Ataupun lah kalau kucing memang tak boleh makan kan. Okey, babi contoh dengan lembu. Keluarlah anak lembu dengan babi ni. Tak boleh dimakan. Sebab dia ada keturunan babi. Boleh faham kan? Okey, sebab ramai orang buat dah kacukan ni. Nak perdayakan orang Islam. Jadi kita kena tahu sanad
haiwan tersebut. Okey, haiwan ni siapa mak dia? Lembu. Okey, boleh dimakan. Okey. Binatang hidup dua alam. Okey, ni yang pertama. Yang kedua adalah binatang yang hidup dua alam seperti laut dan darat. Macam siapa tadi? Katak. Buaya, Buaya. katak. Yang Ular. hidup dua darat. Ular. Kalau kita rendam dia dalam laut pun dia maksud Ustaz, kalau dia rendam dalam air dia boleh hidup. Kalau duduk kat darat pun dia boleh hidup. Binatang tu tak boleh dimakan. Okey. Yang ketiga, binatang bertaring. Apa contoh binatang yang bertaring? Singa. Singa. Lagi? Harimau. Lagi? Beruang. Beruang. Yang mana yang ada taring? Macam mana awak tahu dia ada taring? Awak tengok dekat gigi dia kan macam mana? Dia Kalau buka saya nak mulut. beruang, Ustaz. Kalau pelik lah Ustaz ni. Tengoklah kat Dekat, Tu Ustaz Nasib cabut gigi dia. Itu juga Ustaz. dekat buku ada ataupun awak boleh tengok dekat Google lah. Ada yang haiwan yang boleh yang ada keluar taring tu lah. Ataupun awak boleh tengok National Geographic. Ada haiwan yang nampak taring tu kan. Itulah haiwan yang tak boleh dimakan. Okey. Yang keempat, binatang berkuku tajam dan paruh. Paruh ni selalunya ada kat mana? Ada kat siapa? Mana? Burung. Untuk kegunaan menyambar mangsa serta memakan bangkai. Okey. Ada setengah burung kita boleh makan. Burung puyuh. Yang ni adalah burung apa yang tak boleh makan awak rasa? Helang. Elang. Lagi? Burung merpati. Yang makan bangkai. Siapa yang makan bangkai selalunya burung ni? Burung pemakan bangkai. Ada. Elang. Contoh haiwan termati kan dia makan. Selain elang. Saya tak ingat nama dia. Saya ingat gelaran dia je. Tu je. Ya ke? Dekat sampah selalunya dia makan. Haiwan apa? Gagak. Ya, Burung burung gagak. Burung ni selalu nampak kan. Burung elang ni jaranglah nampak. Selalunya dekat Burung merpati boleh tempat-tempat makan. tertentu. Burung merpati kalau tengoklah cara dia, kalau dia makan bangkai, sampah ke, tak boleh lah. Dan paruh dia mestilah tidak macam burung elang, maknanya yang tajam macam itulah. Contoh burung puyuh dia Boleh. burung puyuh Boleh. boleh. Tapi burung puyuh dah susah nak dapat. Ustaz pernah makan burung puyuh, kecil burung. Okey, yang kelima, binatang yang disunatkan membunuh seperti ular, lipan dan lain-lain. Kenapa ular, lipan kena sunat terbunuh? Sebab dia binatang berbahaya lah. Tak lain tak bukan. Dia ada bisa. Kalau ular yang contoh ular dekat zoo tu janganlah bunuh dia sebab dia dah selamat. Kalau ular yang tiba dekat bilik awak ke dekat bilik air, awak boleh disunatkan untuk membunuh. Sebab kenapa? Dia boleh mengancam nyawa awak sendiri. Tapi bila dah bunuh janganlah makan. Tu haiwan tu tak boleh dimakan. Okey. Yang keenam, binatang perosak. Tahu binatang perosak? Tahu. Bagi Ustaz contoh binatang perosak. Lalat. Lalat. Senang. Okey, lalat. Lagi? Nyamuk. Yang besar sikit lah. Yang ni memanglah tak boleh nak makan. Serangga. Lipas. Okey, Ustaz bagi dah contoh. Lipas. Lipas. Tikus. Tu antara yang tak boleh makan lah. Lipas. Tikus. Siapa pernah makan tikus ni tak tahulah. Okey. Dan akhir sekali yang penting ialah binatang yang disembelih oleh orang bukan Islam. Tak boleh dah makan ya. Sebab tu dalam Islam dia ada logo halal. Sebab logo halal tu perkara penting untuk tengok kita sama ada orang tu sama ada dalam sistem yang dia buat tu adalah mengikut kriteria Islam ataupun tidak. Yang ni adalah perkara penting. Walaupun haiwan tu haiwan yang boleh dimakan. Contoh lembu. Tapi disembelih oleh orang bukan Islam. Orang yang beragama Hindu contohnya. Sembelih. Lepas tu dia bagi. Kita tak boleh dah makan. Kena bagi pada orang lain lah yang bukan Islam. Ya. Okey. Okey, ni adalah perkara makruh sembelihan. Apa tu makruh? Kalau buat apa? Apa akan dapat? Kalau buat Tak dapat apa-apa. Tak dapat pahala. Okey. Makruh ni apa-apa. kira perkara yang tak elok lah. Tapi tak dapat dosa pun. Ibadah ni dia ada tak dapat adab dia. apa-apa. Okey. Adab ni adalah perkara penting dalam ibadah juga. Kalau tak ada adab dia kira makruh lah. Tak ada adab. Maknanya perkara ibadah sebut tak elok lah dibuat.
Okey, apakah perkara yang tak elok tu? Okey, pertama mestilah pisau yang tumpul. Kalau pisau tumpul, ubat juga untuk sembelih, tak eloklah. Sebab kenapa? Dia sakitkan haiwan tersebut. Contoh, potong-potong-potong tak lut. Potong-potong lagi tak lut. Sakitlah haiwan tu kan. Contoh awak kiri setengah awak sendiri panas, mesti sakit. Okey. Yang kedua, memperlihatkan alat sembelih pada binatang. Ini pun tak boleh lah sebab dia pun ada rasa hati dia dan perasaan. Contoh awak tunjuk pisau dekat haiwan nak sembelih tu. Kalau dia boleh bercakap, awak boleh lari tau. Sebab dia pun ada rasa. Dia pun ada rasa macam, weh kau nak bunuh aku ke? Macam tu lah. Elok kalau nak makan, jangan tunjuk. Maknanya terus sembelih bagi haiwan tu mati secara tenang. Okey, nombor 3, mematahkan leher binatang ataupun bahagian-bahagian binatang sebelum nyawanya hilang. Ada setengah agama lah dia jenis patahkan dulu sebelum bunuh. Yang tu tak boleh. Mestilah baring cara elok dan sembelih terus. Kesian dia kan. Okey, nombor 4, tidak membaca basmalah. Yang ni makruh lah. Sekurang-kurangnya bacalah bismillah. Sebab kenapa? Kita sembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kelima, tidak menghadap haiwan ke arah kiblat. Ni pun kalau tak sengaja tak mengapalah, cuma tak elok lah kalau tak menghadap kiblat. Okey, nombor 6, sembelih di hadapan binatang yang lain. Contoh kalau kawasan tu sibuk, maksud Ustaz kalau binatangnya sebelah-sebelah, pastikan awak ada satu kain yang panjang ataupun apa-apalah yang boleh menutup antara kedua-dua haiwan tu. Contoh binatang A kat sini kan, binatang B belah kiri. Tengah-tengah tu awak ada satu kain ataupun benda yang boleh menutup lah. Haiwan tu nangis tu. Kenapa macam tu Ustaz? Seperti yang Ustaz cakap tadi, sembelih kalau dia haiwan tu pun ada perasaan. Kita tak tahu haiwan tu apa rasa dia kalau nampak haiwan tu. Kenapa kau nak sembelih aku? Gitu. Contoh kalau haiwan tu contoh lembu lah, lembu tu bunyi kan. Sebenarnya ada dia punya perkataan dia yang haiwan lain yang tahu. Kita tak tahu. Itu ada dipanggil cakap bahasa kita kan. Lompat orang. Tak jadi itu ada dipanggil makruh sembelihan. Okey, semua dah faham kan? 1 sampai 6 ni. Okey, kalau dah tahu, kita bolehlah tahu tentang apakah hikmah-hikmah sembelihan. Seperti yang kita tahu sebelum tadi kan, cara-cara sembelih, apa kelebihan dia kalau selain daripada agama lain yang menyembelih. Contoh agama lain dia tembak je terus mati, dah boleh makan. Macam kita apa kelebihan sembelih ni? Dengan pisau yang tajam, dengan perlulah haiwan tu tak boleh mati sebelum disembelih. Apakah hikmah dia? Yang pertama, mencari keridhaan Allah, dan tak bukan mestilah dalam ibadah lah. Allah SWT suruh kita kena buat. Okey, yang kedua, menghindarkan penyakit. Okey, kalau kita tembak haiwan tu mesti ada hablu macam tu, macam benda lah yang tak elok kita makan. Jadi tak elok lah. Ataupun kalau kita patahkan haiwan tersebut dan mati, darah tu masih ada lagi dalam ni. Jadi tak elok lah untuk kita makan darah, betul? Darah ni adalah umpama benda yang kotor lah. Kalau kita makan, kita pun akan rasa tak elok. That's why, itu sebab kita kena sembelih haiwan tersebut. Bagi darah semua keluar, hanya tinggal daging saja. Barulah bersih. Yang ketiga, membersihkan jiwa. Contoh, kalau kita bunuh haiwan betul, haiwan tu pun berterima kasih lah sebab tak menyakitkan dia semasa dia matilah. Okey, yang keempat, mengelak binatang dari terseksa. Ni seperti yang nombor 2 tadi. Mengelakkan binatang dari seksa, kena patah ataupun dan sebagainya. Yang kelima, mematikan binatang dengan cepat. Okey, dalam saintis dan saintifik, kalau kita sembelih haiwan tersebut, dia macam dia ada graf tau. Kalau awak boleh tengok YouTube, macam mana cara perbezaan orang sembelih dengan orang bunuh selain daripada sembelihan. Dia ada graf nadi dia tu. Kalau dia sembelih, nadi tu mula-mula normal, lalas mati dengan elok. Dia macam tidur lah. Macam awak tidur, mesti dia punya nadi dia tenang kan. Itulah beza antara orang bunuh haiwan dengan orang sembelih haiwan. Kalau orang bunuh, jantung dia tu masih berdegup kencang lagi. Sebab kenapa? Dia macam takut.
apa berlaku ke kan. Lepas tu sakit, jadi dia punya nadi dia macam tak elok lah. Okey. Yang keenam, daging bersih dari darah. Bersih adalah dari darah. Darah semua dah keluar. Sebab dua halkom tadi dah putus kan. Jadi darah semua keluar daripada kekotoran. Okey, yang ketujuh, penghormatan kepada haiwan. Dan akhir sekali, memelihara akidah dengan sembelihan menggunakan nama Allah. Seperti yang kita buat, Allahu Akbar. Apa tu, kita bertakbir lah. Ataupun baca bismillah. Okey, semua dah faham ke? Ada yang nak tanya? Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okey, Tak untuk ada. latihan. Ya. Contoh kan, Tanya. kalau jiran non-Muslim kan, dia bagi makanan. Ya. Dia bagi makan macam daging ni. Okey. Boleh tu kita terima. Okey. Kalau nak jaga hati dia, ambil lah, tapi jangan makan. Kita bagi pada non-Muslim yang lain. Yang jauh sikit lah kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh buang sajalah. Sebab kita dapat daging kan. Kalau makanan tu halal, contoh kerepek yang ada logo halal tu, makan je lah. Sebab tu dah memang dia bagi hadiah logo tu halal dan bukan dia yang buat. Orang lain yang buat. Tapi tengoklah. Kalau setengah non-Muslim tu dia bagi kerepek ke, boleh lah makan. Kalau bagi yang tu daging yang fresh, yang baru contoh macam daging orang korban lah macam tu kan. Yang boleh dimasak, yang tu selalunya ada syubhah lah. Kalau non-Muslim, eloklah kita tak makan. Bagi pada orang lain. Yang non-Muslim yang lain lah, jangan bagi Muslim yang lain. Bagi non-Muslim yang lain. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Yang lain ada tanya? Tak ada. Tak ada. Terima kasih. Tak ada. Okey. Terima kasih. Okey, untuk latihan Ustaz akan kepilkan dalam Google Classroom, nanti semua orang boleh tengok latihan ni mudah je. Ustaz suruh buat nota. Kalau siapa nak buat sekarang pun boleh. Nota dalam bahagian sembelihan. Bermula daripada apa yang Ustaz ajar sampai hikmah. Bukan semualah Ustaz suruh lukis, tapi awak buat secara ringkas. Buat dalam peta minda ke, ataupun buat dari segi poin-poin. Dalam masa seminggu ni lah awak buat. Boleh? Boleh. Okey, tak apa. Kita rehat dulu 5 minit. Kita akan tengok video cara orang sembelih. Nak tengok? Kejap. Nak. Nak kita Ya. Lama sikit ni. Nak Nak tengok? kita tandas juga. Tandas. Tak apa. Yang Ustaz bagi 5 minit rehat. Siapa yang nak minum ke tandas, boleh silakan lah. Ustaz akan datang balik selepas 5 minit ni. Kita mula balik Okey. 3:50. Boleh Okey. Okey, baik.